Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Topik sejarah tingkatan 4 pada hari ini iaitu bab 4 era peralihan kuasa British di negara kita. Dalam topik ni kita akan tumpukan pada subtopik yang pertama iaitu British Military Administration ataupun BMA, British Military Administration. Yang pertama, apa perlu kita tahu? Yang pertama adalah bila. Bila bermulanya BMA di tanah Melayu. BMA ni bermula pada 12 September 1945, iaitu setelah tentera Jepun menyerah kalah. Itu yang pertama, bila BMA bermula. Yang kedua, apa itu BMA? Apa itu BMA? Yang kedua, apa itu BMA? BMA adalah pentadbiran tentera British yang diletakkan di bawah arahan Lord Mountbatten. Itu pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Di peringkat Asia Tenggara. Di tanah Melayu, ia dilakukan oleh Timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam, iaitu Brigadier General S.C. Whelan. Itu di tanah Melayu oleh S.C. Whelan. Itu yang kedua, apa itu BMA. Yang ketiga, itu tugas. Apa itu tugas BMA di tanah Melayu? Tugas BMA di tanah Melayu ni ada dua tugas BMA di tanah Melayu. Yang pertama, mengembalikan kestabilan. Yang kedua, memulihkan kepercayaan rakyat. Itu dua tugas di BMA di tanah Melayu. Sekarang kita tengok kepada tugas yang pertama. Tugas yang pertama BMA iaitu mengembalikan kestabilan dan keamanan. Di mana British Military Administration ni berusaha untuk memulihkan keamanan dan kestabilan di tanah Melayu. Apa yang dilakukan? Apa usaha dia? Apa usaha BMA untuk kembalikan kestabilan di tanah Melayu? Yang pertama, usaha yang pertama adalah membubarkan pasukan MPAJA pada 1 Disember 1945. Itu usaha yang pertama. Usaha yang kedua adalah mengarahkan semua senjata diberikan kembali kepada pihak BMA, senjata yang pernah dipinjamkan kepada MPAJA. Tapi malangnya usaha BMA ini menemui kegagalan. Apa yang dia gagal? Iaitu gagal mengumpul senjata. Yang kedua, gagal membanteras kegiatan jenayah, keganasan kongsi gelap dan juga masalah ketegangan kaum. Itu untuk tugas yang pertama, mengembalikan kestabilan rakyat. Sekarang kita tengok kepada tugasan yang kedua. Tugas yang kedua iaitu memulihkan kepercayaan rakyat. Dalam memulihkan kepercayaan ni, kita akan tengok dulu. Yang pertama adalah keadaan masyarakat. Kita akan lihat keadaan masyarakat tanah Melayu. Apa masalah yang dihadapi oleh masyarakat tanah Melayu selepas Perang Dunia yang kedua ataupun semasa Perang Dunia yang kedua? Masalah yang pertama adalah apa yang mereka hadapi itu. Yang pertama,
mengalami kesukaran hidup di bawah pemerintahan Jepun. Itu yang pertama. Yang kedua, bekalan makanan dan ubat-ubatan sukar didapati. Itu yang kedua. Bekalan makanan dan ubat-ubatan sukar didapati. Kalau ada pun, harganya akan melambung tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga, wabak penyakit semakin merebak, terutamanya penyakit beri. Itu yang ketiga. Yang keempat, kebuluran berlaku di kebanyakan tempat. Okey, itu 4 masalah yang dihadapi oleh masyarakat tanah Melayu. Okey, keempat. Okey, yang kelima, rakyat juga tidak mempunyai wang untuk membeli makanan. Kemudian yang kelima, yang keenam, kegiatan menyuruh barang, amalan rasuah, peras ugut dan pasar gelap di Kuala Lumpur menjadi tidak terkawal. Itu adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat tanah Melayu. Okey, jadi pada masalah itulah British cuba pulihkan kepercayaan rakyat. Okey, jadi macam mana British pulihkan kepercayaan rakyat? Apa yang dilakukan oleh pihak British untuk pulihkan kepercayaan mereka kepada mereka bila mereka kembali? Okey, ada beberapa cara. Okey, cara BMA pulihkan kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat. Yang pertama adalah pihak BMA mengambil alih pentadbiran tanah Melayu. Itu yang pertama. Yang kedua, berusaha untuk memulihkan kerosakan infrastruktur akibat bencana peperangan. Itu yang pertama dan yang kedua. Kita tengok yang ketiga. Usaha yang ketiga oleh pihak British untuk kembalikan kepercayaan rakyat adalah pemulihan sosio-ekonomi. British akan lakukan pemulihan sosio-ekonomi. Dalam pemulihan sosio-ekonomi ini ada beberapa cara yang dilakukan oleh pihak British, iaitu berusaha untuk memulihkan ladang getah, lumbung biji timah serta membaiki prasarana dan kemudahan kesihatan yang dimusnahkan oleh tentera Jepun. Dalam tugas yang kedua ni juga British pihak BMA mengalami kegagalan. Kenapa? Sebab BMA hadapi kesukaran untuk membawa masuk jentera, alat ganti, mesin dan teknologi yang menyebabkan sosioekonomi sukar dipulihkan. Secara kesimpulannya adalah pentadbiran BMA ini gagal memulihkan keadaan di tanah Melayu selepas Perang Dunia yang kedua. Itu saja untuk topik pada hari ini. Sekian. Terima